Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pagi ni Ustaz Ali tak dapat hadir. Jadi insya-Allah saya gantikan kelas beliau, tapi tak naklah kacau dia punya silibus dia. Sebab tafsir ni bidang, ada orang yang berbidang dengan bidang dia. Tapi insya-Allah kita akan sentuh juga berkenaan dengan tafsir, walaupun tidak fokus pada tajuk yang Ustaz Ali ajak. Kita akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah berkenaan satu perkara yang berlaku dalam tafsir Quran. Seperti yang kita tahu bahawa tafsir Quran adalah ilmu yang paling asas untuk memahami agama Islam. Kerana Al-Quran adalah sumber agama yang paling utama. Ya, ada dua, ada ilmu tafsir Quran dengan syarah hadis. Kalau betul dua benda ni, betul lah. Kalau salah, salah lah semua. Okey. Jadi seperti yang berlaku dalam mana-mana bidang ilmu, berlaku dalam ilmu tafsir Al-Quran ini penyelewengan. Ini benda yang kita kena faham. Bahawa berlaku dalam pentafsiran Quran penyelewengan. Al-Quran tidak boleh diubah seperti berlaku kepada Taurat dan Injil, tetapi ia berlaku tahrif pada makna, pengubahan pada makna yang dibuat oleh golongan-golongan yang menyeleweng. Dan perubahan tafsir makna Quran ini berlaku bukanlah baru sehari dua, tapi telah bermula sejak kemunculan awal bid'ah dalam Islam, bila munculnya kita kata Rafidhah dengan Khawarij. Khawarij jelas telah menyelewengkan pentafsiran Al-Quran. Mana mereka jadikan ayat yang sepatutnya maknanya kufur akbar dibawa kepada orang yang buat dosa besar. Kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk dalam orang kafir. Dia kata siapa yang minum arak, dia tak ikut hukum Allah, tak ikut hukum Allah, kafir. Tu Khawarij punya tafsir. Tafsir yang menyeleweng. Syiah pun datangkan tafsir-tafsir yang menyeleweng pula. Banyaklah tafsir Syiah yang menyeleweng. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih lembu betina, seekor lembu. Syiah kata apa? Sembelih Aisyah. Kan? Sebab apa dendam dengan Aisyah? Alam tara alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Apa kamu tidak lihat kepada mereka diberi kitab, kemudian beriman dengan jibt, syaitan dan taghut? Kan? Ayat itu kepada orang Yahudi. Dia kata ni masuklah sahabat-sahabat. Sebab apa? Al-jibt tu Abu Bakar, taghut tu Umar. Jadi siapa yang beriman dengan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, maka dia telah beriman dengan al-jibti wa taghut. Kan tu tafsir Syiah. Baik. Kemudian datang golongan-golongan selepas itu, ahli kalam pun menyelewengkan tafsir Quran juga. Mu'tazilah seperti biasalah menyelewengkan tafsir makna sifat-sifat Allah Ta'ala. Datang Asy'ariyah pun sama, menyelewengkan makna-makna yang berkaitan dengan akidah supaya sesuai dengan akidah mereka, selari dengan akidah mereka. Tapi apa yang kita nak bahas pada hari ini bukanlah penyelewengan yang berlaku dalam sejarah, tetapi kita nak melihat kepada realiti pentafsiran Al-Quran yang ada pada hari ini sekarang. Sekarang ni kan banyak tafsir-tafsir baru dihasilkan. Betul tak? Kan? Tafsir-tafsir yang berbentuk kita kata moden. Ini yang masalah. Masalah sekarang ni kita berhadapan dengan satu gerakan Neo Mu'tazilah, gerakan Mu'tazilah baharu, yang mana mereka menyeru kepada, dia panggil rethinking Islam, berfikir semula tentang Islam, ataupun reinterpret, nak tafsir semula, i'adah tafsir, ulang tafsir kepada nas-nas syarak. Dan ini adalah gejala yang sangat bahaya. Dan tentulah mereka menyambung warisan nenek moyang mereka daripada ahli-ahli bid'ah yang terdahulu, terutama sekali golongan Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Jadi
jika kita melihat kepada golongan disebut sebagai modernisme ini, golongan moden yang cuba nak menyesuaikan tafsir Al-Quran dengan ajaran ataupun kehidupan moden menurut mereka. Al-Quran sebenarnya memang sesuai dengan semua zaman, tempat dan masa. Memang sesuai. Dan tafsiran ulama' salah terhadap Al-Quran adalah sesuai untuk setiap zaman, tempat dan masa. Tetapi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan tafsiran moden ini apa dia? Ialah untuk memberikan hukum hakam baharu. Ini masalah. Untuk memberikan akidah yang baru. Ini yang masalah. Ini salah. Al-Quran tidak perlu. Maksudnya bila kita kata Quran ni sesuai untuk setiap zaman, tempat dan masa, dia tidak perlu kepada tafsiran baru. Dia tidak berhajat kepada pemahaman yang baru. Maksudnya pemahaman yang dibawa oleh Nabi SAW itu sudah mencukupi untuk diamalkan pada setiap masa, zaman dan tempat. Baik. Jadi kalau kita melihat golongan yang berhadapan dengan Al-Quran ini, kalau kita melihat dari sudut sejarahnya, tentulah kita melihat jenayah yang paling besar yang pernah berlaku ke atas Al-Quran, yang telah membuka pintu penyelewengan sedalam-dalamnya kepada umat Islam, ialah jenayah takwil. Takwil yang fasid. Jenayah takwil yang fasid. Takwil dari segi bahasa, maknanya alal amru, maknanya kembali kepada asal. Ni takwil. Takwil dari segi bahasa maknanya kembali kepada asal. Jadi kalau kita kata takwil dari sudut bahasa Arab, maknanya kembali kepada makna sebenar. Kita takwil Al-Quran. Itu takwil yang asal. Jadi maksud takwil di sini ialah, kata ulama' salaf, sama ada hakikat sesuatu perkhabaran ataupun perintah. Masalahnya, bila Nabi SAW salat, Nabi rukuk, Nabi baca subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ghafirli. Aisyah kata, yata'awwalul Quran. Nabi ni sedang mentakwil Quran dengan membaca zikir tersebut. Apa dia takwil di sini? Sebab Nabi melaksanakan perintah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hai Nabi, puji Tuhan. Dan beristighfar. Okey, jadi bila Nabi melaksanakan perintah tersebut, maka dinamakan itu, dan perbuatan Nabi itu mentakwil ayat Quran tadi. Jadi makna takwil dari segi bahasa yang diguna istilah pula oleh ulama salaf ialah hakikat sesuatu perkhabaran. Allah Ta'ala kata dalam Quran tentang hari kiamat, yauma ya'ti ta'wiluh, pada hari datang takwilannya. Takwilannya apa? Takwil kepada cerita Allah dalam Quran tentang hari kiamat, apa semua ni, syurga neraka ni, takwilnya bila berlaku kiamat. Itulah namanya takwil bagi perkhabaran. Jadi bagi khabar bila berlaku macam yang dikhabarkan, itu namanya takwil khabar. Perintah bila dibuat seperti yang disuruh, maka namanya takwil kepada perintah tersebut. Maka takwil di sini maknanya ialah hakikat sesuatu perkara. Dan ia tidak ada masalah dari segi makna ini. Dan sebab itulah ulama salah kata dalam ayat ke-7 surah Ali Imran, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minha ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladhina wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladhina ayat dia lupa pula dah. Dalam ayat itu disebut pasal takwil. Allah Ta'ala kata huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba min ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang dalam hatinya ada zaigh, ada cenderung kesesatan, nak mencari takwil bagi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak ada yang tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Qiraat yang pertama berhenti dekat Allah. Lepas tu sambung balik ayat lepas tu, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kemudian sambung dan orang-orang yang kukuh ilmunya, mereka itu
mengatakan kami beriman semuanya, yang muhkamat maupun yang mutasyabihat, kerana semua datang daripada Tuhan kami. Baik, dalam ayat ke-7 ini ulama salah kata takwil di sini ada dua makna. Yang pertama dengan makna hakikat satu perkara. Jadi sebab itu dia berhenti dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tidak tahu hakikat sifat Allah kecuali Allah. Tidak tahu bila datang kiamat kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi dia benda yang tersembunyi. Bila berlaku kiamat? Tak tahu. Macam mana rupa sebenar syurga neraka? Kita pun tak tahu. Macam mana rupa sebenar Jibril? Macam mana rupa sebenar arash Allah? Kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu hakikat benda ini. Takwilnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dalam bacaan qiraat yang kedua, dia berhenti dekat warasikhuna fil ilm. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kukuh dalam ilmu. Ini takwil dengan makna yang kedua. Makna kedua apa? Takwil dengan makna tafsir. Tafsir. Tafsir masdar kepada fi'il fassara yufassiru tafsiran. Tafsir maknanya menjelaskan sesuatu yang terlindung. Makna yang sama-sama. Yang ni dalam hukum hakam, ulama tahu, kita tak tahu. Kita tak mengaji. Orang yang mengaji dia tahu. Kan? Ayat iddah, orang mati suami. Ada ayat kata iddah setahun. Ada kata 4 bulan 10 hari. Mana satu ni? Orang yang mengaji Quran dia tahu bahawa yang kata kena iddah setahun itu mansukh, telah dibatalkan hukumnya. Kan? Yang berjalan sekarang ialah 4 bulan 10 hari. Tapi dua-dua ayat tu ada dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Kan? Kalau orang tak tahu dia confused. Tapi orang yang faham ilmu Quran, dia faham makna dia ialah ayat ni ada nasikh mansukh. Tu ulama tahu. Kan? Jadi dua makna tafsir yang sahih di sisi ulama salaf. Sama ada dengan makna hakikat sesuatu perkara ataupun tafsir. Tetapi bila munculnya golongan ahli bid'ah, mereka membuat makna baru. Ini ahli adalah asas. Ahli bid'ah ni kita kena faham. Ahli bid'ah dia akan ambil istilah-istilah yang ada dalam Quran. Kemudian dia guna istilah tu dengan makna yang tersendiri. Yang dia guna, yang berlawanan dengan makna yang Quran nak. Ini ahli bid'ah punya kerja. Ini adalah dia punya operation procedure yang standard. SOP dia pun yang memang common lah. Dia pun guna pakai. Yang ni ahli bid'ah ni dia pun akan ambil istilah-istilah macam Mu'tazilah. Dia guna istilah dia kata tauhid. Wajib mentauhidkan Allah, Mu'tazilah kata. Apa makna wajib mentauhidkan Allah? Di sisi Mu'tazilah, maknanya wajib menafikan semua sifat daripada Allah. Jadi Mu'tazilah kata kami adalah ahli tauhid. Mu'tazilah bagus ahli tauhid. Ahli tauhid yang lain. Kalau orang sufi cakap tauhid, kami ahli tauhid, tapi dia apa? Sufi. Apa maksud tauhid? Maksud tauhid di sisi dia wahdah. Wahdah tu apa? Dia dah menjadi Tuhan lah. Tu tauhid di sisi dia. Selagi tak jadi Tuhan, tak ada tauhid. Selagi dia pandang di sana ada makhluk dan ada Tuhan, tu bukan tauhid, tu syirik dia kata. Tu faham masing-masing. Istilah memang Quran guna istilah tauhid. Hadis guna istilah tauhid. Tapi tauhid di sisi mereka tak sama seperti yang dikehendaki oleh Quran. Dalam Quran ada lafaz takwil. Dalam hadis ada lafaz takwil. Tapi takwil yang digunakan oleh Quran dan hadis tak sama dengan takwil yang digunakan oleh ahli bid'ah. Masing-masing nak merujuk kepada makna tersendiri. Ahli bid'ah mereka, menurut mereka takwil itu ialah mengubah makna Quran daripada makna yang zahir, makna yang jelas dalam bahasa Arab, kepada makna yang tidak jelas. Pelik. Orang tafsir dia tak jelas, jelas. Dia jelas, tak jelas. Muskilah kan? Ta'rif kata takwil tu apa? Ialah al-uduli an ma'na rajih ila ma'nan marjuh.
berpaling dari makna yang rajih, yang kuat kepada makna yang tak kuat. Oh, muskil ni. Kan? Jadi dia takwil makna yang jelas zahir. Sebab apa? Sebab dia kata ada qarinah. Qarinah apa? Qarinah akal dia lah. Tak sesuai dengan akal, maka ditakwil. Ha? Jadi ini takwil di sisi ahli bid'ah yang terdahulu. Ahli bid'ah yang kemudian datang hari ni yang ada pada kita ni, dia berpanggil, dia kata al-manhaj at-ta'wili. Metodologi takwil. Ataupun istilah dia apa kata hermeneutik. Hermeneutik ni maknanya dia takwil Quran dengan kaedah-kaedah yang kita akan sebut sekejap lagi. Dan ini adalah batil. Okey? Jadi kita dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi secara umumnya, kita mestilah tunduk dan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah ni dia Maha mengetahui, betul tak? Maha mengetahui. Allah Maha mampu, berkuasa. Dan dia sangat suka untuk bagi hidayah kepada makhluknya. Dia turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala kata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah dia Al-Quran, kitab yang tidak ada ragu-ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kata, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal hudan lin syahrul allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wa bayyinat, petunjuk yang jelas, menjelaskan, furqan yang membezakan di antara hak dengan batil. Ini sifat Quran. Apa kita faham daripada sifat Quran yang Allah beritahu kita ni? Ni bulan Quran, hari ni nuzul Quran, hari ni nuzul Quran. Esok. Esok nuzul Quran pula. Kan? Macam kita tahu ya kan? Tengoklah Quran tu. Kan macam kita duduk sekali dengan Herak Nabi ya kan? Baik. Tak apalah, itu cerita lain. Tapi kita beriman Quran mula turun pada malam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Baik. So malam esok Lailatul Qadar lah. Tak lagi lah. Baik. Jadi Lailatul Qadar turun bulan Ramadan. Itu permulaan turun. Kemudian dia berterusan. Apa tujuan Allah Ta'ala buat turun Quran? Petunjuk. Hidayah. Hidayah ni macam mana? Nak bagi mudah faham senang. Traffic light. Traffic light tu hidayah lah tu. Hidayah ketika bawa kereta. Kan? Merah berhenti, hijau jalan, kuning sedia. Kan? Kalaulah hidayah tu tidak jelas, ada ragu-ragu padanya, sebab tu orang raba warna, dia kena ambil test khas. Dia tak boleh ikut macam yang kita orang biasa. Sebab orang raba warna, dia tak ada hidayah untuk dia. Traffic light tu bukan hidayah. Traffic light tu boleh jadi satu penyebab kehancuran nyawa dia kan. Hijau nampak merah, merah nampak hijau, kacau tu. Kan? Jadi kalau Quran macam itu, macam orang rabun warna. Kalau Quran macam orang rabun warna, tak ada hidayah lah. Tapi itu yang salah kita yang rabun warna. Jadi kalau kita tak dapat hidayah daripada Quran, yang salah bukan Quran, kita yang buta warna tau. Kita yang buta warna. Tapi kalau orang yang buat traffic light tu, polis trafik dia kata, dia nak buat acah bulan-bulan raya ni, kan, nak cari untung lebih, kan, kita jalan hijau, dia kata tak, salah, kami raya kami tukar peraturan, hijau berhenti. Dia main saman kita. Tulis had laju 110, kita pun pecut 110, kan, dia tahan saman. Dia kata sebab apa, raya tak boleh, raya kami tukar 90 ya. Kalau you tukar, you kena sebut, kena beritahu. You tak beritahu. Kalau awak tak beritahu, dia kata ijtihad sendiri lah raya. Pandai-pandai lah you takwil, dia kata. Sekarang hari raya. Jadi kita nak mengurangkan aksiden.
So kita tak perlu bagi tahu kata sebenarnya 110 telah dikurangkan jadi 90. Itu you kena takwil dengan ijtihad awak sendiri. Apa jadi? Kalau macam tu apa jadi? Kecoh. Dah tak ada panduan lah. Kan? Okay, ni simple, mudah. Terapkan benda ni pada Quran. Kalau Quran macam itu, dan Allah Ta'ala buat kat kita macam tu, dia tak jadi hudan linnas. Dia tak jadi hudan linnas. Dia jadi kitab idlalan linnas. Menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Kita bila nak bagi arahan, orang akan pegang daripada apa yang orang faham. Kan? Kalau orang satu, orang kawat, dia bagi arahan, dia kata pusing kiri. Dia mesti orang akan pusing kiri. Orang tak akan pusing kanan. Orang pusing kiri. Tiba-tiba dia kata salah. Sebenarnya pusing kanan. Tapi aku sebut kiri. Untuk uji kefahaman kamu dan takwil kamu. Mana boleh lagu tu? Kan? Allah kata aku ada tangan. Kalau kita i'tiqad Allah Ta'ala ada tangan, tiba-tiba Allah Ta'ala marah. Siapa kata aku ada tangan? Ya Allah, engkau sebut dalam Quran kau ada tangan. Tak, itu sebenarnya aku nak uji kamu je. Macam tu kah? Tuhan tak begitu. Jadi masalahnya orang yang faham Quran dengan cara takwil macam ni, dia faham kata Quran ni bukan hidayah, tapi Quran ni sebenarnya penuh dengan dalal. Sebab itulah kata Sanusi, satu ulama Asy'ariyah, dia kata di antara punca ataupun prinsip kufur ialah berpegang dengan zahir Quran. Berpegang dengan zahir Quran jadi kufur. Kacau. Habis Quran ni apa ni? Quran ni kitab iman ke kitab kufur ni? Jadi macam mana kita nak takwil Quran? Takwil Quran kena ikut kaedah-kaedah ilmu kalam yang dibina atas falsafah Aristotle. Jadi sebenarnya siapa yang Nabi? Aristotle ke Muhammad? Siapa yang Tuhan? Allah Ta'ala ke falsafah Yunani? Kita pun tak faham, confused ni. Kan? Ini salah. Mentafsirkan Quran, mentakwilkan Quran dengan bukan caranya, ini adalah punca kesesatan yang sangat-sangat besar. Yang mengubah dan merobek Quran, kesucian Al-Quran. Kesucian Al-Quran. Sebab itulah kata Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi siapa? Satu ulama Jahmiyah zaman dulu. Dia kata, laisa syai'un anqadha liqaulina minal Quran. Tak ada perkara yang boleh merosakkan akidah kita Jahmiyah ni lebih daripada Al-Quran. Al-Quran lah senjata yang boleh menghancurkan akidah Jahmiyah. Jadi dia kata apa kat pengikut dia? Fa'aqirru bihi fi adh-dhahir thumma sarrifuhu bit-ta'wil. Maka berimanlah kamu dengan Quran pada zahirnya, namun ubahlah ia dengan takwil. Ini kaedah yang Bishr al-Marisi ajak kepada pengikut dia sampailah ke hari ini. Dia kata, aqirru bihi fi adh-dhahir wa sarrifuhu bit-ta'wil. Iqrar secara zahir kata Quran ni kalamullah dan sebagainya, kemudian ubah dengan takwil. Ini kaedah yang telah diberi oleh Bishr al-Marisi, yang telah ulama hukum dia sebagai kafir. Wal-'iyadzu billah. Baik. Jadi kalau kita tengok banyaklah dari contoh-contoh macam mana kita contoh Ibn Sina takwilkan malaikat dengan jiwa yang 9, dengan ni contoh yang tarut. Ada yang tak mau iktiraf malaikat, takwilkan syurga neraka dengan nikmat dunia dan azab dunia. Dan bahkan ada yang contoh ni dia bagi, dia kata apakah dalil zikir menari? Ni Imam Zahabi sebut dalam Syiar Al-Nubala, ditanya kepada sebagai orang sufi. Apa zikir? Walamma su'ila ba'dhum 'anil hujjah fi raqs. Hujjah di pom zikir menari ni apa hujjah? Dia kata dalil dia idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan apa tu? Kan? Ayat tentang hari kiamat, bumi bergoncang. Apa kaitan dengan menari? Goncang badannya. Maka termasuklah dia adalah orang yang mendapat azab hari akhirat, yang digoncangkan bersama dengan bumi. Wal-'iyadzu billah. Kita orang mukmin matilah awal. Yang kena goncang dengan bumi hari kiamat ni siapa? Musyrikun, orang kafir. Jadi padanlah muka dia apa?
Kan? Contoh. Ni yang contoh dahulu kan. Contoh Syiah tadi kita sebut tadi. Dia kata wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Syiah kata apa? Aisyah. Lembu tidak ni Aisyah. Kena sembelih Aisyah, kena bunuh Aisyah. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah himpunkan dua laut yang bertemu. Dia pisahkan. Dia kata Ali dan Fatimah. Dahsyat tu. Yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan, keluar daripada laut tu mutiara dan batu permata, Hasan dengan Husain. Dahsyat takwil ni. Kan? Wa syajaratal mal'unata fil Quran, pokok yang dilaknat dalam Quran apa dia? Orang Syiah kata Bani Umayyah. Bahkan ada yang takwil pula. Nabi kata innahu la nabiyya ba'di, ni hadis. Innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi selepas aku. Dia takwil apa? Bahawa Nabi bagi tahu akan datang nabi selepas dia, nama dia La. Kan, La di sini La nafi, tidak ada nabi. Dia kata tak, La ni nama orang. Akan datang lepas tu nabi nama La. Kan takut tu. Macam orang Berelwi kan. Allah Taala kata qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini seorang manusia biasa macam kamu, tapi diwahyukan kepada aku bahawa tiada Tuhan yang berhak kamu sembah kecuali Tuhan yang satu. Orang Berwi baca macam mana? Qul innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku bukanlah manusia seperti kamu. Mana dia? Kan takwil. Dia kata ma itu ma nafi, terpisah dengan inna. Kita baca innama. Dia baca innama, sesungguhnya bukanlah aku. Kan? Hebat tu. Itu contoh yang dulu-dulu, kan? Contoh tafsir yang menyeleweng. Baik. Kemudian muncul pada zaman kita ini, zaman taklah baru sangat, bukanlah kita sangat, tapi zaman-zaman yang kemudiannya muncul tokoh-tokoh pemikir Islam kononnya yang terpengaruh dengan falsafah, ilmu kalam dan sebagainya. Dan mereka ni begitu teringin nak sesuaikan Islam dengan budaya barat. Jadi mereka melihat orang Kristian ni maju. Bila dia maju? Bila mereka membuat takwil-takwil baru terhadap Taurat dan Injil. Bila datang Martin Luther, dia buat tafsiran semula terhadap Bible, kan, supaya sesuai dengan zaman. Jadi sebelum tu kan orang Bible kata kalau pelangi ni rainbow kan, itu anak panah Tuhan untuk menghukum orang. Kan? Kajian saintifik kata tak betul. Dia hanya rasyaratkan cahaya. Jadi kita tak boleh nak masuk teori sains dengan apa yang ada dalam Bible. Mengarut. Kan? So dia pun terpaksa takwil. Macam-macam takwil datanglah. Ada yang kata sebenarnya Bible ni adalah berdasarkan sejarah zaman tu, pemahaman orang zaman tersebut. Dari zaman kita kena ada kefahaman yang baru. Maka dibuatlah takwil. Orang Kristian dengan Yahudi, kita boleh terimalah mereka takwil sebab kitab mereka tu kitab bohong. Bukan Tuhan kata pun. Kan? Rekayasa manusia. Kan? Quran macam Bible kah? Quran tak macam Bible. Quran ni terpelihara. Isunya mereka tengok ini cara yang boleh buat kita maju. Kita kena tafsirkan semula Al-Quran sesuai dengan zaman, sesuai dengan kehendak-kehendak semasa. Ini adalah perkara yang karut. Di antara ucapan mereka yang jelas menyeru pada perkara ni, di antaranya kata Muhammad Arkun. Muhammad Arkun ni masyhur lah kalau dunia akademik. Seorang ahli falsafah daripada Maghribi, kalau tak silap. Muhammad Arkun nama dia. Orang yang mengaji akademik dia kenal lah Muhammad Arkun ni, tokoh pemikir Islam. Dia kata apa? Muhammad Arkun kata, "Ana la aqulu bitaraju' an hadha tasawwur ma'adallah. Fa fi at-tauhid al-munazzah al-mutlaq tatajalla 'abqariyyah al-Islam. Wa innama aqulu bi'adati ta'wilih, ay ta'wili bi shaklin mukhalifin lima sada fi al-'usur al-wusta. وهنا يكمن الرهان الأكبر لمراجعة التراث الإسلامي كله ولتأسيس لاهوت جديد في الإسلام." Dia kata,
Aku tidak menyeru untuk kita meninggalkan fahaman ini, fahaman tentang tauhid, tentang akidah Islam. Dia kata, aku tak suruh tinggal akidah ni, dia kata. Kerana tauhid yang suci itulah yang menjadi cerminan kebijaksanaan Islam. Kita tak sembah kecuali Allah Ta'ala. Dia kata, betul. Tetapi yang aku suruh ialah tafsiran semula, dia kata. I'adah ta'wil. Yakni mentakwilkannya Quran itu dengan bentuk yang menyalahi seperti kefahaman yang difahami pada masa pertengahan, zaman pertengahan, usur wusta, middle age. Okey, middle age ni Eropah. Middle age dengan tarikh Islam sama dengan waktu bila? Middle age zaman gelap Eropah. Okey? Selari dengan zaman Islam. Waktu tu waktu siapa? Zaman Rasulullah lah. Rasulullah diutus zaman middle age lah. Rasulullah sampai zaman Khulafa Rasyidin tu middle age. Jadi dia nak habaq kata, senang cerita, dia nak habaq menyalahi tafsir salaf. Tapi dia guna istilah yang kita mungkin tak faham. Kan? Kita faham middle age ni zaman gelap Eropah. Tapi kita lupa zaman tu zaman sinar Islam. Zaman ketika mana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan di Jazirah Arab. Itulah waktu middle age, kejatuhan Empayar Rom Barat dan kemunduran Empayar Rom Timur. Ketika itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan dengan Al-Quran yang esok ramai orang nak sambut ni. Dia kena faham lah. Jangan sambut saja. Dan kita tak suruh sambut lah. Asal tak ada, tak sambut. Kan? Tapi kita menghayati Al-Quran. Kita tak sambut nuzul Quran. Kita menghayati nuzul Quran. Itu lebih baik lah. Macam kita buat sekarang lah. Baik. Jadi maknanya, dia nak supaya kita faham Quran yang tidak faham dengan cara salaf. Dia nak supaya kita takwil semula. Dia kata di sinilah terletaknya perjuangan yang paling besar, dia kata, untuk menyemak semula peninggalan ilmu Islam dan untuk mengasaskan ilmu ketuhanan baru dalam Islam. Ilmu akidah baru dalam Islam. Dahsyat lah. Dahsyat. Dia kata. Baik. Jadi, kata Syekh Saleh Munajjid ni, dia kata, gerakan ini mula dibawa oleh golongan yang terpengaruh dengan falsafah barat, yang mereka ni dianggap sebagai pemikir-pemikir Islam. Pemikir-pemikir Islam. Jadi tengok, bila ditanya kepada Muhammad Arkun tentang cara nak beramal dengan nas yang jelas. Tadi kalau nas tak jelas, takwil dia kata. Habis kalau nas jelas, dia kata, lizzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi anak perempuan, bagi anak laki-laki, dua bahagian daripada anak perempuan dalam harta pusaka. Apa yang mereka kata, yang modernis ni kata, fi mithli hadhihi al-halati la yumkin fi'lu ayyi shay'in illa i'adatu tarhi mas'alati at-tafsir al-Qur'ani. لا يمكننا أن نستمر في قبول ألا يكون للمرأة قسمة عادلة فعندما يستحيل تكيف النص مع العالم الحالي ينبغي العمل على تغييره. Dia kata, kalau dah sudah jelas macam ni, dia kata, tidak mestilah kita kembali menyemak tafsir Quran. Dia kata, kita tak boleh terima pada zaman sekarang ni wanita mendapat hak yang tidak adil. Bagi dia tak adil. Bagi dia tak adil. Perempuan dapat kurang daripada laki-laki. Sebenarnya dia tak mengaji ilmu faraid. Ayat ni panjang cerita dia. Orang perempuan dia kata tengok-tengok macam-macam dapat dalam faraid ni. Hak sebagai ibu, hak sebagai isteri, hak sebagai anak perempuan, hak sebagai kakak, hak sebagai adik perempuan. Banyak bahagian dia. Dia kalau dia waris ketepok dia sikit pun, esok laki dia mati dapat lagi. Apa susah? Anak dia mati dapat pula. Kan? Dia tak akan hilang. Dia waris tak boleh hilang perempuan ni. Kan? Dia dapat setengah bertapak dia pun, dia nak belanja apa sangat? Bukan dia kena bagi nafkah, laki dia tanggung. Kan? Tu Islam melihat konteks secara syumul. Kan? Tapi cerita bab ni panjang lah. Tapi dia kata ni tak adil. Dia kata ketika mana tak bolehlah kita nak sesuaikan teks Al-Quran dengan zaman kita, dia kata hendaklah kita mengubahnya. Dia kata ubah hukum tu lah, tak ikut teks. Kita buat hukum baru.
Ha? Satu orang lagi yang famous dekat Arab, nama dia Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur ni dianggap sebagai mufakkir Islam lah kononnya. Ahli fikir Islam. Dia kata apa? La darurata litaqayyudi bin nusus syar'iyyah allati uhiyat ila Muhammadir Rasulillah fi kulli ma yata'allaqu bil mata'i wa syahawat. Fa fi kulli marratin nara fi hadhihi an-nusus tashri'an liyatanasab ma'al waqi' wa yu'arqilu masirata an-numu wa at-taqaddum wa ar-rifahiyyah. Fama 'alaina illa an namila 'an. Dia kata, tak perlulah kita nak ikut semua nas syarak yang diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah. Tak perlu, dia kata. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat dan keseronokan dunia, tak perlu, dia kata. Ni, ikut bab ibadat sudahlah. Gitu. Kerana dia kata, kita tengok banyak nas-nas ni tak sesuai dengan zaman sekarang. Tak sesuai dengan zaman sekarang. Dia kata. Dan menghalang pertumbuhan dan kemajuan. Kita kena tinggalkan perintah-perintah yang bentuk keduniaan. Bab politik, ekonomi apa semua, dia kata ni kacau. Dia kata kalau ikut Quran susah, dia kata. Nak makan riba tak boleh. Kan? Itu maksudnya. Nak dating-dating tak boleh. Ahmad Syarun terkenal sebagai orang yang menyeru kepada benda-benda yang pelik macam ni. Baik. Jadi apa prinsip mereka ni dalam nak mentafsir Quran? Mereka kebanyakannya mengikut manhaj Mu'tazilah. Okey, manhaj Mu'tazilah. Yang pertama, asas mereka ini dia kata, dhanniyah mutlaqah. Mereka menganggap bahawa teks Quran ini tidak ada makna yang qat'i. Tidak ada makna putus. Dia terdedah kepada tafsiran semata-mata. Maknanya Quran tak ada makna. Makna ni kita yang bagi dia. Dia hanyalah sekadar ayat yang tak ada makna. Gitu makna dia. Dhanni, kata tidak yakin. Jadi kata siapa ni? Kata Muhammad Arkun lagi, dia kata, "Fal Qur'anu huwa nassun maftuhun li jami'il ma'ani." Quran ni kata adalah teks yang terbuka untuk semua jenis makna. Lega lagu tu. Kan? Wala yumkin li ayyi tafsirin aw ta'wilin ay yughliqahu aw yastanfidahu bi syaklin nihai. Tak ada tafsir atau takwil yang boleh memberi kata putus kepada maknanya. Wal a'yadzu billah. Habis qul huwallahu ahad. Orang Kristian kata 3 tapi 1, 1 tapi 3, 1 juga. Ahad juga. Kan? Susah lagu tu. Qul huwallahu ahad boleh tafsir suka-suka hati. Kan? Wa aqimus salah. Dirikanlah salat. Salat banyak makna dalam bahasa. Di antara makna salat, doa. Di antara makna salat, lunak hati. Lunak hati ni buat baik ke orang. Salat tak? Kan? Sebab tu buat-buat lagu tu. Jangan ukur Islam dengan akidah. Tengoklah orang tu baik, bantu orang, masuk syurga dia kata. Dia pun tafsirkan Quran dengan sesuka hati. Baik. Di antaranya contoh dia kata Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur ni dia kata dalam ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dia kata, dan hendaklah wanita-wanita itu menabuhkan tudung mereka sehinggalah menutupi lubang baju mereka. Dia kata, boleh jadi dia kata ayat ni difahami oleh satu orang dengan satu makna, orang lain faham dengan makna yang lain. Dia kata dan kefahaman salah terhadap ayat ini adalah satu kefahaman yang tidak kita mesti ikut kefahaman tu saja. Dia kata, maka Syahrur dia kata masalahnya dia faham bahawa annaha ta'ni ma kana mukawwanan min tabaqatain wa alayhi fa hijabul mar'ati syar'i bata maqsuran wifqan lil madhhab asy-Syahruri 'ala al-farj wath-thaddain wal-ibtayn faqat. Disebabkan Tuhan kata wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin, dia faham ayat ni Tuhan suruh tutup atas dengan bawah. Atas apa dia? Buah dada dengan ketiak. Yang bawah kemaluan. Tutup dua tu selesai. Tutuplah aurat. Ni lagi advance pada Islam. Islam paling kurang ambil belik-belik ke tekuk. Kan? Jadi dia kata, maka wanita yang memakai pakaian sampai ke nampak pakai kain tapi mini skirt, nampak paha, betih. Dia kata nampak betih fakizain. Dia kata dan tutup bahagian atas badan, maka ini adalah telah berhijab. Sebab
Tuhan kata sampai sini saja turun. Tuhan tak suruh turun ke bawah. Tuhan tak suruh tutup dari bawah. Tuhan kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Lubang-lubang baju mereka saja, tengkok, tiak ni. Ni lubang ni kata. Sampai dekat tu ialah awak turun. Jadi kalau pakai tudung tu bawah telanjang tak tahu nak kata. Kan? Jadi kata sampai paha, kaki tak masuk lah kata. Kalau pakai mini skirt, tu kira pakai mini skirt pakai tudung. Cantik ni kata. Muslimah sejati. Jangan ingat kat Malaysia ada ni, benda ni kat Arab ada tau. Jadi tak mustahil ada orang balik mengaji kat Arab terpengaruh dengan benda ni. Di antara tafsiran ni pun juga yang famous dia kata wasariqu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan potonglah tangan kedua mereka. Depa takwil apa? Depa kata antaranya Muhammad Syahrul juga kata maksud dia apa? Sekat mereka daripada mencuri. Tak mana potong tangan ni potong betul-betul. You masuk dia dalam jail, you sekat dia mencuri tak? Sekat. You bagi dia kerja. Dia tak mencuri dah dia kata. Jadi so jangan faham makna literal, potong-potong. Gitu dia kata. Sedangkan kita faham ikut apa Nabi buat, Nabi potong. Kan? Baik. Seorang lagi pula tafsir dia kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan kamu daripada jiwa yang satu, daripada Adam. Dan Allah ciptakan daripada Adam isterinya, pasangannya, sejenis daripada Adam. Ini khilaf tafsir ulama, ada yang kata daripada tulang rusuk, ada yang kata maksud minha ni maksudnya sejenis, sebangsa manusia juga, bini dia manusia juga. Ada dia takwilkan pula, dia kata nafsul wahidah ni proton dan zawjaha pasangannya elektron. Tak tahu sejak bila manusia ada elektron dengan proton. Ni muskilah kan. Ayat tentang Musa, Allah kata inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, aku ni Tuhan kamu, maka bukalah dua kasutmu. Sesungguhnya kamu berada di wadi yang suci nama Tuwa. Malam Nabi Musa nak terima kitab wahyu pertama tu. Dia takwil, dia kata maksud dua kasut ni bukannya kasut betul-betul, tapi maksudnya nafsu dan jasad. Ini kamu kena tinggalkan hawa nafsu dan kelazatan jasad kamu. Karutlah Nabi Musa kahwin, Nabi Musa makan. Kalau Tuhan suruh tinggal kelazatan, maksudnya Nabi Musa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh kahwin lepas jadi Nabi. Itu maksud tinggalkan hawa nafsu dan kelazatan jasad. Tapi Nabi Musa makan, minum, berkahwin, ada anak. Kan? Datang tafsiran yang begitu dahsyat. Ubah makna. Baik. Ini sebab apa dia kata? Sebab Al-Quran ni bagi dia adalah zanni, tidak yakin, tidak ada makna yang qat'i. Semuanya ikut makna yang kita faham sendiri. Baik. Yang kedua, ihdaru fahmi ulama' al-ummah linusus syar'iyyah. Tidak berpegang dengan kefahaman salaf. Tidak pegang dengan kefahaman salaf. Ini dah pastilah macam yang Muhammad Akun kata tadi lah. Usul wusta. Kena tafsir bima yukhalif ma sada fil usul al-wusta. Menyalahi apa yang difahami pada zaman middle age. Yang mana dia merupakan zaman salaf. 3 kurun yang pertama. Berkata Hasan Turabi. Mati dah baru ni Hasan Turabi ni. Di antara pembesar liberal lah. Dia kata, wa kullu turath al-fikri alladhi khallafahu as-salaf as-salih fi umuri ad-din huwa turathun la yultazam bih wa innama yusta'nasu bih. Semua peninggalan turath ilmu yang ditinggalkan oleh orang salaf salih dalam agama hanyalah peninggalan ilmu warisan saja yang tidak perlu kita ikut pun. La yultazam bih, dia kata. Tetapi kita hanya jadikan dia sebagai panduan saja. Bukan mesti kena ikut apa yang salah faham. Boleh dia takwil cara kita sendiri. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kalau Quran ni boleh takwil dengan cara yang kita faham, jadi macam-macam lah. Kita kena faham dengan cara salah faham. Kalau tidak, agama akan jadi cacah merbah. Agama akan rosak. Baik. Yang ketiga, dia pun kata Quran ni, cara nak faham Quran macam mana? Dia kata tarikhiyatin nas syar'iyyah. Nas syarak ni bersifat historik, bersifat sejarah. Dia hanya menceritakan perkara yang berlaku pada zaman dia.
Jadi kita ni boleh tengok balik apa yang sesuai dengan zaman kita. Macam tutup aurat tadi lah. Dia kata hak tu zaman mereka. Zaman kita aurat lagu lain. Solat tu cara salaf. Solat kita lagu lain. Macam ada seruan dulu ni di Tunisia masalahnya, suruh jamak semayang Zuhur dengan Jumaat, jamak takhir. Sebab apa? Supaya tak ganggu waktu kerja. Lagipun dia kata salat dalam Quran 3 waktu ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Dia kata jadikan salat daripada tergelincir matahari sampai dah gelap malam. Kemudian Quran fajar, waktu fajar 3. Dia kata boleh jamak lah. Boleh jamak untuk musafir. Baik. Di antaranya kata At-Turabi juga, Hasan Turabi dia kata نحن أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة ونبني عليها فقهنا الموروث. Dia kata kita sangat perlu melihat semula hukum hakam talak dan perkahwinan ini mengikut ilmu sosiologi moden, dan kita bina di atasnya fiqh kita yang diwarisi. Kena tengok balik yang mana sesuai dengan ilmu sosiologi. Dahsyat tu. Kan, jadi siapa yang cipta manusia ni? Kita cipta ke Allah Ta'ala? Takkan Allah Ta'ala tak tahu sosiologi manusia pada zaman hari ni? Kan? Dia kata, dalam surah ni kata, siapa ni? Iqbal Barakat. Dia kata, Mawqiful Quran al-Karim min al-mar'ah kana mawqifan fi asrin muayyan wa wudi'at tilka al-qawa'idu li asrin muayyan. ومن الممكن جدا أن مثل هذه الأشياء قد لا يسمح العصر الذي نعيش فيه بتطبيقها. Hukum hakam Quran tentang perempuan adalah hukum hakam berkaitan zaman tertentu, zaman tersebut, zaman masa Nabi tu. Jadi dia kata mungkin pada zaman sekarang ni tak sesuai lagi kita nak guna. Tak sesuai guna lagi hukum hakam tentang hukum hakam wanita, hukum hakam hudud apa semua ni. Ini tidak boleh. Salah seorang lagi kata, Abdul Majid Syarafi, ini seorang yang famous juga dalam paper Arab ni keluar. Dia kata, jikalau Nabi SAW misalnya yuaddi salatahu ala nahwin muayyan, Nabi sembahyang dengan cara tertentu, kan? Illa anna dhalika la ya'ni anna al-muslimina mutarruna fi kulli al-amakin wal azmina wal dhuruf lililtizam bidhalika an-nahwi. Tak bermakna kita pun kena solat cara Nabi juga. Tengok dia datang. Nabi sebenarnya tu cara, itu zaman Nabi, sesuai zaman Nabi. Solat zaman kita cara lain dia kata. Kena cari cara baru. Baik. Kata Nas Hamid Abu Zaid, ini seorang famous lah, dikeluarkan fatwa oleh Azhar bahawa dia ni kafir masa tu sebab keluar tafsir yang menyelisihi Al-Quran. Dia kata, Inna an-nass al-Qur'ani wa in kana nassan muqaddasan illa annahu la yakhruju an kaunihi nassan. Fadhalika yajibu an yukhda'a liqawa'id an-naqd al-adabi ka ghairihi min an-nusus al-adabiyyah. Sesungguhnya nas Quran walaupun dia suci tetapi dia tetaplah teks seperti teks-teks yang lain. Maka hendaklah dikritik mengikut ilmu sastra seperti teks-teks sastra yang lain. Quran dengan teks sastra sama. Kena kritik macam kita kritik syair mutanabbi, syair antarah, wal'iyadhu billah. Ini saja ayat ni pun dah cukup dah menunjukkan dia ni seorang yang kafir. Wal'iyadhu billah. Apatah lagi dia karam tafsir penuh Quran, ubah habis semua makna-makna Al-Quran. Baik. Dan yang keempat, dia kata Quran ni dia berpegang dengan, dia panggil tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak tidak ada. Maknanya anda ambil misal tak ada kebenaran mutlak ni macam yang disebut oleh Dr. Faruk Musa dalam satu seminar. Dia kata, Dr. Faruk Musa kata apa? Dia bincang pasal homoseksual, gay. Okay, dia kata kalau kita tengok konteks, dia kata sebelum dulu, dia kata perbuatan oral sex, dia kata mungkin dianggap sebagai benda yang berlawanan dengan adat semasa. Tapi pada kurun ke-21, 20 ni, dia kata dah benda biasa, dia kata. So dia nak masukkan apa? Homoseksual tu pun kena faham lah kan?
Maksudnya kena tengok lah. Dulu mungkinlah homoseks ni satu benda yang tak bagus. Tapi zaman 20 ni mungkin dia benda yang normal. Berubah mengikut masa. Itu yang Malaysia. Kan? Contoh yang dekat sikit lah. Ini maknanya, ini maksud bagi dia pun tak ada kebenaran mutlak. Tak ada kebenaran mutlak ni macam mana? Maksudnya, apa yang orang dulu anggap tak betul, tak makna sekarang tak betul. Dalam nilai-nilai etika dan moral. Dalam nilai-nilai etika dan moral. Ini yang dipegang oleh Barat. Lagi Barat, dalam nilai etika dan moral, dia tak ada satu benda yang hakiki. Itu semua berubah mengikut semasa. Dulu orang Barat anti gay, lesbian semua ni. Dulu anti. Sekarang dah tak anti lah. Sekarang bela pula. Kan? Begitu membela hak-hak apa ni gay ni. Kan? Baguslah pakat-pakat dia pun jadi gay, tak ada keturunan, mampu begitu. Kan? Jadi depa tak ada hak yang mutlak. Dulu orang Barat dulu kan, buat seks sebelum kahwin ni kira benda yang tak elok. Tak elok. Kan? Dianggap lagi zina dan sebagainya. Tapi sekarang tak. Zina ni kalau tak rela. Kalau rela tak apa. Kan? Ataupun dengan bini orang. Itu pun kalau suami dia tak setuju. Kalau suami setuju, okey. Kan? Ada tafsir pula tu kalau buat dalam rumah. Kalau luar rumah masuk hotel tak apa. Kacau ke tu. Kan? Tidak ada kebenaran mutlak, dia kata. Ni siapa kata? Muhammad Arkun kata lagi. Innal qawla anna hunaka haqiqatan islamiyatan mithaliyatan wa jawhariyatan mustamirratan ala madar at-tarikh wa hatta al-yawm laysa illa wahman usturiyan la ilaqata lahu bil haqiqati wal waqi'. Dia kata pendapat yang mengatakan di sana ada satu hakikat Islam yang mithali, yang menjadi intipati ajaran Islam yang berterusan sepanjang sejarah sampai hari ini adalah sangkaan yang dongeng, yang tidak ada kaitan dengan realiti. Lagi tak ada. Kalau siapa kata di sana ada hukum hakam Islam yang tetap, kekal, tak ada, dia kata. Semuanya boleh berubah mengikut masa, tempat dan zaman. Jadi ini di antara prinsip-prinsip yang mereka cuba nak bawa dalam pentafsiran Al-Quran yang mereka pakai pada zaman kini. Jadi kita dengar banyak dibuat oleh golongan Barat. Macam mana kalau kita ambil tafsir Muhammad Asad masalahnya, The Message of Quran. Banyak kalau kita jumpa dalam tafsir-tafsir yang menyeleweng, yang berteraskan kepada prinsip-prinsip modernisme ini. Prinsip-prinsip yang menyeleweng daripada ajaran asal Islam. Ditafsirkan jin itu sebagai orang asing, bukannya satu makhluk yang lain. Kata jin ni yang datang dengar dari baca Quran ni, jin ni dia tafsirkan sebagai makhluk asing. Beriman dengan benda gaib ni maksudnya bagi dia beriman dengan benda yang kita tak nampak. Bukan maknanya di sana gaib tu gaib macam jin tu gaib makhluk lain. Tapi jin tu adalah orang asing, orang kita tak kenal. Macam tu. Sebab dia pun datang dari yang bukan daripada Jazirah Arab. Jadi Allah Ta'ala sebut dia pun sebagai jin. Tapi dia pun ni mungkin Yahudi yang datang daripada Iraq. Kan? Gitu maksud dia. Dia faham makna lagu tu. Malaikat ni adalah sebenarnya kekuatan yang baik dalam jiwa. Syaitan adalah kekuatan jahat dalam jiwa. Bukannya di sana ada satu makhluk nama syaitan yang bisik-bisik ke telinga kita, tak ada. Dia tafsirkan Quran mengikut kesesuaian zaman. Bahkan penciptaan Adam, bagi dia sebenarnya ini menceritakan fasa-fasa penciptaan Adam sesuai dengan teori Darwin. Teori evolusi, supaya dia sesuai dengan evolution tu. Tak ada orang tafsir Quran tu, dia kata Quran sebenarnya iktiraf teori evolusi. Ini salah lah. Salah. Dan terutama dalam hukum hakam. Dalam hukum hakam kita tak boleh buat main. Hukum hakam ni dia ada kaitan dengan agama Islam secara dekat. Di antaranya mereka ni ingkar adanya Al-Quran, mukjizat selain Al-Quran. Peringkat bagi mereka Quran saja mukjizat. Sebab dia mukjizat akli, mukjizat bentuk ilmiah sahaja. Dia tak ada dari segi dia punya teks Al-Quran. Bagi kita Quran ni mukjizat dari segenap segi. Ayat dia, bahasa dia, balaghah dia, makna dia, apa semua mukjizat. Dan selain daripada Quran, Nabi ada mukjizat lain lagi. Kan keluar ayat dari tangan Nabi bulan-bulan. Tapi golongan modernis ni dia pun tak nak percaya, tak nak terima.
Jadi ini di antara ciri-ciri tafsir modernis yang kita kena hati-hati. Dia tidak ikut tafsiran salaf. Tafsiran salaf. Dan kita kena faham bahawa Al-Quran tafsirnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mesti berkait dengan kefahaman salafus salih. Kerana jikalau tidak, agama ni akan jadi rosak, kucar kacir. Agama akan jadi seperti agama Kristian. Kristian tak ada pun teks yang jelas dalam Bible atau dalam New Testament ataupun Old Testament yang mengatakan Tuhan itu 3 tapi 1 tapi 3, tak ada. Tapi dia tafsirkan ayat-ayat yang berbentuk Tuhan menggunakan kalimah jamak, nahnu dalam Quran masalahnya. Dia kata ni dalil ada Trinity. Ini adalah penyelewengan dalam pemahaman Al-Quran, dalam pemahaman tafsir. Kan, dalam tafsir Melayu saya banyak. Tak percaya tengok dalam tafsir Quraisy Shihab. Tafsir Al-Misbah. Dia tafsir apa pasal tutup aurat. Sama lebih kurang macam kawan tadi sebut lah. Quraisy Shihab kata boleh jadi orang yang tutup daripada hujung rambut sampai hujung kepala kecuali muka dengan tapak tangan. Macam kita pakai ni, tudung ni. Dia kata orang ni mungkin dah berlebih-lebihan dalam mengamalkan ayat Quran. Bagi dia dah berlebih-lebih, dia kata. Dia kata jangan anggap orang yang buka rambut itu tidak salihah. Dia kata kefahaman terhadap ayat ni masih luas. Itu dia sebut dalam tafsir dia. Kan? Bagi dia perempuan ni kena moden. Sebab kalau pakai tudung macam tu, susah nak bergerak, nak bekerja tak boleh. Kan? Itu yang sebab depa telah dianggap sebagai inferior ataupun depa lemah nak berhadapan dengan kemajuan barat. Depa sendiri tak faham. Kemajuan barat bukan satu kemajuan yang hakiki. Mereka maju dari segi dunia. Dan mereka maju setelah mereka meninggalkan agama mereka, Kristian. Kerana agama mereka agama batil. Agama yang tak betul. Kitab mereka kitab yang batil, kitab yang tidak benar. Al-Quran lain. Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teksnya, maknanya, tafsirannya semua terpelihara sampai kepada kita. Kita ada ulama-ulama yang pakar dengan tafsir Quran, yang menjaga tafsir Quran. Al-Quran sampai kepada kita secara bersanad dengan sanad yang mutawatir. Demikian juga tafsir-tafsirnya daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada tabi'in. Jelas dengan makna-maknanya. Jauh beza. Punca dia adalah dia persamakan Islam dengan Kristian dengan Yahudi. Salah. Itu agama yang memang batil daripada dasar dia. Daripada asas dia lagi dah batil dah. Adapun Islam dasarnya sahih. Kemunduran umat Islam bukan kerana mereka tidak buat tafsiran baru, tapi kerana mereka buat tafsiran yang tidak sesuai dengan tafsiran salaf. Mereka buat tafsiran yang tidak sesuai dengan tafsiran salaf. Jadi kita tak berhajat untuk lari daripada tafsiran salah daripada kalangan golongan tradisionalis. Kita tak nafikan golongan tradisionalis ni telah buat banyak onar dalam memahami agama. Dan mereka buat ibadah-ibadah yang tidak betul. Yang tidak ada dalil, tidak ada nas. Berdasarkan sangkaan mereka sahaja. Betul. Tapi cara nak lawan mereka bukan dengan kita pula buat fahaman baru. Tak. Cara lawan mereka kembali kepada aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yang asal. Manhaj salaf yang asal. Manhaj salafi yang sahih, yang tulen. Yang terkandung dalamnya akal dan nakal secara harmoni. Tidak ada pertentangan. Itu yang sebenarnya. Yang kena kembali kepada zaman salaf. Sebab itu Nabi pesan. Nabi pesan kepada kita. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabat-sahabat aku berpegang dengannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh. Pegang dengan sunnah aku, sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini metodologi yang sebenar. Bukan dengan kita buat tafsiran baru terhadap agama. Bukan kita ubah hukum agama supaya sesuai dengan zaman. Ini adalah perkara yang salah. Dan kita sangat pelik orang-orang Islam yang begitu kagum dengan orang-orang munafikin di barat ni. Orang munafikin ni mereka ada agenda mereka. Kita jangan begitu. Kita puji Oxford ni adalah tempat tradisi ilmu. Ilmu apa Oxford tu? Tanya sikit, ilmu apa? Ilmu sesat. Oxford didirikan untuk membela akidah Kristian.
Bukannya untuk membela Islam. Nak banding Oxford dengan Al-Azhar Al-Sharif dengan sebuah kekurangan Al-Azhar itu, berganda baik lagi Azhar. Dari sudut dia mengamalkan Islam. Walaupun dia ada kekurangan. Nak banding Oxford dengan universiti-universiti Arab Saudi, jauh beza lah. Jauh beza. Dari segi tradisi ilmu yang diamalkan. Di universiti-universiti Islam. Kita ni terlalu pandang lekeh. Sebanyak nak tengok berita tak pernah dengar lagi lah. Ada pensyarah agama Kristian buat sabbatical dekat Azhar University. Tak dengar? Ataupun ada Sami Buddha ke ambil PhD dalam agama Buddha dekat Universiti Jordan ke? Tak ada, betul tak? Walaupun kita ada kos bandingan agama kan? Ataupun Vatican hantar dia punya padri buat kos bandingan agama dekat UM ke? Ke UIA ke? Tak ada. Habis tu pasal apa kita orang Islam yang pergi sana mengaji agama kita pada apa? Ini satu persoalan yang pelik yang suka nak ulang apa yang telah disebut oleh Dr. Arifin itu. Kan? Maknanya, kenapa kita pula orang Islam pergi ambil ilmu agama kita daripada musuh-musuh Islam? Ini benda yang cukup memeningkan dan merusingkan lah. Kan? Patutnya kita pegang dengan apa yang ada daripada ulama Islam. Bukannya ulama kafir barat. Kan? Diagung-agungkan tokoh-tokoh Yahudi, tafsiran-tafsiran mereka terhadap agama kita ambil. Yahudi, Kristian ni 1 tambah 1 tambah 1 pun tak faham lagi. Kan? Matematik simple. Tanya anak kita 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Mesti semua jawab 3. Kristian jawab 1. Matematik simple pun tak lepas lagi. Pandai apa? Cerdik tak mana? Betul tak? Orang kagum dengan barat. Kagum apa? Jantan kahwin jantan. Betina kahwin betina. Kan? Yang jantan jadi betina, yang betina jadi jantan. Kan? Pernah jumpa beruk jantan jadi beruk betina? Tak ada. Kan? Tak ada. Kita yang bawa skirt ke dia. Dia sendiri tak ada ambil skirt pakai. Kan? Pernah dengar tiba-tiba ayam betina pergi berkokok waktu pagi? Tak pernah. Pernah nampak ayam jantan pergi makan telur? Tak ada. Ayam pun tak ambil jantina orang dia. Kan? Tak ada ayam jantan jadi ayam betina. Kita sebagai manusia ada akal ya. Tiba-tiba yang jantan jadi betina. Pelik tau. Kan? Buat pula masjid khas. Masjid untuk orang gay. Yang jadi imam tu apa? Imam tu. Tengok latar belakang lah sikit. Imam tu datang daripada keluarga Kristian. Tiba-tiba mendakwa masuk Islam. Tiba-tiba jadi imam gay. Islam tu ya tu. Nampak benar munafiknya. Kan? Abdullah bin Ubay bin Salul lebih tersembunyi pada dia. Betul tak? Abdullah bin Ubay bin Salul ada sahabat yang tak tahu kata dia munafik tu. Hak ni, mamak ni, dari Abdullah ni, nifak dia jelas. Jelas nampak kata dia ni orang munafik yang nak rosakkan Islam. Kita boleh ambil lagi pendapat-pendapat macam tu kan. Oh, kita kena terbuka. Kata saya tak jumpa pun dalam Quran yang mengecam perkahwinan sesama jantina. Tak ada, tak ada. Habis cerita kaum Lut tu datang apa? Cerita kaum Lut tu apa cerita dia? Apa ayat cerita ni? Kan? Ini masalah. Dia kata tu kaum Lut. Tengok Umi, dia ada ya jawapan syubhat dia akan bagi. Kan? So, kita kena faham bahawa mereka ni tidak pegang dengan tafsiran salaf. Sedangkan LGBT ni memang berlawanan dengan norma manusia yang waras. Tak perlu lebih-lebih lagi dah. Kan? Norma manusia yang waras dah menolak benda tersebut. Apatah lagi dengan ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini di antara perkara yang kita kena jelas. Jangan tertipu dia ni orang Arab masuk TV keluar ni syekh datang. Ni kita baca semua ni orang Arab belakang ni. Kan? Semua mereka ni yang menyesatkan. Ya? Dan sebab apa? Sebab mereka ni pergi mengaji di barat. Ambil pemikiran orang barat. Macam Muhammad Arkun. Walaupun nak mati dah Muhammad Arkun ni rasanya. Tapi masih ramai lagi orang yang angkat dia Muhammad Arkun ni. Muhammad Syahrul ni rasa ada lagi. Abdul Majid Syarafi ada lagi rasanya.
Hasan Turabi baru mati. Hasan Turabi lagi lah dia anggap sebagai ulama, tokoh terkenal apa semua. Kan? Tapi pemikiran dia cukup bahaya. Pemikiran dia sangat-sangat bahaya. Tidak boleh kita biarkan. Dan kita jangan mudah ambil tafsiran yang dianggap kononnya tafsir ilmi. Kalau kita baca tafsir mana Rashid Ridha, dia kata kemungkinan jin ni sejenis daripada mikroorganisma. Dia nak tafsirkan gejala rasukan jin. Dia kata kemungkinan maksud rasuk jin ni apa? Virus-virus yang masuk dalam badan ni lah. Kena penyakit tadi macam orang gila kan? Tak betul. Lawan dengan apa yang telah disebut oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang jelas. Bahawa jin memang boleh masuk dan jin tu memang satu makhluk yang wujud. Yang memang ada. Jadi maknanya tafsiran yang sebegini tersebar dan meribak. Dan kita kena berhati-hati. Pegang dengan tafsiran yang sahih, yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan sunnah. Sebab tafsiran kita pegang tafsir Quran dengan Quran. Tafsir sunnah dengan Al-Quran dengan sunnah. Tafsir Quran dengan bahasa Arab yang sahih, yang tulen. Bahasa Arab yang sahih, yang tulen. Ini kita kena faham bahasa Arab. Sebab kebanyakan tafsir mereka tak ikut norma bahasa Arab. Tak ikut gaya bahasa Arab. Luar daripada konteks bahasa Arab. Dan mengikut tafsiran yang datang daripada ulama' salaf, ulama' tabi'in, ulama' tabi'in yang mewarisi ilmu itu daripada salaf. Maksud ilmu daripada salaf. Dan benda ni memang berlaku dalam kalangan kita dan kita sangat kesal. Tapi mudah-mudahan dengan kefahaman kita, menambah kefahaman mengaji tafsir Quran, macam tuan-tuan perempuan datang mengaji dengan Ustaz Ali ni, antara benda yang langkah yang terbaik. Mengenal tafsir Quran yang sebenar, mengenal tafsir Quran menurut manhaj yang sahih, yang sejahtera, jauh daripada penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam ilmu tafsir Quran. Jangan anggap kata tak ada. Memang ada penyelewengan terhadap Quran berlaku. Bukan sahaja penyelewengan Rasyad Khalifah tafsir Quran yang ada sendiri. Orang Syiah ada tafsir Quran. Orang Sufi ada tafsir Quran. Orang Sufi ada tafsir Isyari. Tafsir Isyari ni maksudnya dia tafsir batil lah. Lain yang disebut lain. Mesti dia lah iza zulatil ardu zilzalaha, tiba-tiba menari. Yang tu lah contoh. Mana yang dapat tak tahu. Dia kata makna ni kami dapat secara ilham, secara kasyaf, secara zauq. Jangan buat main. Dia tafsir bukan macam kita tafsir ikut ulama', dia tafsir dapat langsung daripada syaitan. Kan? Dia wahyu syaitan. Jadi benda ni berlaku sepanjang zaman dan kita kena mempertingkatkan ilmu kita tentang Al-Quran, memahami manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah dalam segenap segi kita, akidah maupun ibadah dan muamalat, kena faham. Terutama sekali dalam bab muamalat. Orang nak bolehkan riba, dia datangkan tafsir-tafsir yang bolehkan riba. Tak kata la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan kau makan riba berganda-ganda. Ada ulama tafsir, tapi tafsir riba kalau sikit boleh. Ada dia kata Tuhan larang riba berganda-ganda. Riba yang tak berganda, yang sekali ganda tak apa. 2 kali ganda boleh lagi sebab dia kata adha'afan mudha'afah. Jamak 3. Kalau 3 kali ganda tak boleh. Jadi dia keluar fatwa. Dia kata bank kalau nak ambil peratus, dia panggil apa? Yuran perkhidmatan, cas perkhidmatan. Majma' Islami putuskan tak boleh ambil dengan bentuk peratus. Dia kalau nak ambil, dia kena sebut cas yang sebenar. Berapa kos yang telah dia tanggung untuk bagi kita pinjam. Itu fatwa. Kalau dia ambil 1%, 2%, 3% ni riba. Usury. Tak boleh. Tapi satu orang tu, ulama' besar juga, dikatakan ulama' lah kononnya. Kan? Dia kata boleh ambil peratus. Tapi 1 ataupun 2, 3% tak boleh. Mana dia dapat? Ayat tadi lah. La ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba berganda-ganda. Berganda ni jamak. Jamak 3. Satu kali ganda, 2 kali ganda boleh. Tapi ulama' masyhur fatwa dia dibawa ke mana-mana. Kan? Jadi kita tengok, ni ulama' fatwa ada ni. Yang paling suka kali bank ya. Bank nampak fatwa lagu tu memang terbeliak lah biji mata dia. Memang suka betul lah. Kan? Ada yang takwilkan riba bank bukannya riba. Faedah bank.
Ada fatwa ulama mufti satu negara dulu Mesir, Muhammad Abduh dengan Rashid Ridha keluarkan fatwa tak riba. Orang pakat ambil lah makan riba, kan? Jadi maknanya kita jangan taklid buta macam tu, tak bagus. Kita ada Al-Quran, ada sunnah, ada manhaj, ada metodologi untuk kita faham Quran dan sunnah yang kita waris daripada kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ikut metodologi mereka, itu jalan selamat. Nabi suruh fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang fahaman mereka terhadap agama, barulah kita selamat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Tak ada soalan lah. Semua dah letih lah. Puasa lah maknanya katakan kan. Kita puasa mengikut cara puasa yang sebenar kan. Kalau puasa ikut cara bahasa, tak ada ni puasa ni menahan diri kan. Kalau dia tahan diri pada minum saja, makan, puasa lah. Segi bahasa kan. Tapi kita tak ikut cara macam tu. Dan ada di kalangan dia pun yang kata puasa tak wajib. Dia kata puasa ni ikhtiar untuk la'allakum. Dia kata la'allakum tattaqun. Proses untuk melatih jiwa jadi takwa. Dia kata macam-macam cara lagi tak mesti puasa. Ada. Tak jumpa tafsir macam ni memang ada. Wal a'yadu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك